Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar. Berita seterusnya dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Peguam, Najib tak pernah tekan KPMG tanda tangan penyata kewangan 1MDB. Berita penuh, Peguam Muhammad Syafiee Abdullah hari ini menegaskan bahawa Najib Razak tidak pernah memberi tekanan kepada KPMG Malaysia untuk menandatangani penyata kewangan One Malaysia Development Berhad 1MDB 2013 semasa mesyuarat antara firma audit KPMG Malaysia dan 1MDB di kediaman bekas Perdana Menteri di Langgak Duta pada 15 Disember 2013. Peguam veteran itu berkata demikian ketika merujuk kepada kenyataan saksi rakan kongsi urusan KPMG, Johan Idris 56. Muhammad Syafiee, dalam kenyataan saksi anda berkata bahawa Najib mahu agar akaun 1MDB ditandatangani oleh KPMG sebelum atau pada 31 Disember 2013. Adakah dia memberi tekanan kepada sesiapa? Adakah dia berkata jika anda tidak menutup akaun sebelum 31 Disember, anda akan dipecat? Adakah dia mengatakan demikian kepada anda? Johan, dia ada cakap dia nak tengok akaun ditutup. Membalas jawapan itu, Muhammad Syafiee berkata, dia, Najib, adalah pemegang saham. Dia bertanggungjawab untuk itu. Bukankah pemegang saham mahu melihat akaun syarikatnya yang telah lama tertunggak ditutup pada 31 Disember seperti yang diminta oleh lembaga pengarah? Sampai sudah, dia tidak memberi tekanan kepada sesiapa. Bagaimanapun, Johan tidak menjawab sama ada Najib telah memberi tekanan kepada mana-mana pihak. Terdahulu, bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO 1MDB Azim Tahir 48 memberi keterangan bahawa ahli perniagaan dalam buruan Lotek Jo atau Jolo adalah tangan tersembunyi dalam 1MDB kerana pengurusan menerima arahan daripada Jolo berhubung hal syarikat itu. Muhammad Syafiee menyoal Azmi jika dia pernah menyamak dengan lembaga pengarah 1MDB sama ada pengurusan 1MDB boleh bertindak mengikut arahan Jolo. Azmi berkata Ismi Ismail, bekas pengarah 1MDB memberitahunya bahawa dalam semua syarikat ada tangan tersembunyi dan dalam 1MDB ia adalah Jolo. Muhammad Syafiee kemudian bertanya kepada Azmi sama ada dia, Muhammad Hazim Abdul Rahman, bekas CEO 1MDB dan Vincent Ko, bekas Ketua Pegawai Pelaburan 1MDB, telah pergi menonton perlawanan separuh akhir Piala Dunia Brazil 2014 dengan Jolo menaiki jet pribadi. Muhammad Syafiee, anda menaiki jet pribadi Jolo? Azmi, saya tidak setuju. Peguam itu kemudian meminta Azmi menunjukkan pasportnya supaya pihak pembelaan dapat mengesahkan sama ada dia pernah melakukan perjalanan ke Brazil atau tidak. Jika saya ada pasport bersama saya akan tunjukkan, jawab Azmi. Muhammad Syafiee yang kesal dengan jawapan Azmi bertanyakan mengapa dia teragak-agak untuk mendedahkan keberadaannya itu. Saya pernah menaiki jet pribadi tetapi perjalanan itu tidak melibatkan Jolo. Kawan saya ada meminta saya berkunjung ke Singapura, kata Azmi. Muhammad Syafiee kemudian bertanya siapakah rakannya tetapi Azmi enggan mendedahkan namanya. Hakim Colin Lawrence Square kemudian mengingatkan Azmi bahawa dia perlu menjawab soalan Muhammad Syafiee. Jika anda enggan menjawab, anda perlu menyatakan alasan, kata Hakim. Azmi menjawab, saya tidak mahu nama itu keluar di dalam berita. Ini adalah kes berprofil tinggi. Peguam itu kemudian berkata, dia akan terus menyoal mengenai pasport berkenaan apabila Azmi memberi keterangan semula selepas cuti hari raya nanti. Najib 68 berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Square bersambung pada 9 Mei.